Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kita bersambung lagi pelajaran kita daripada Fiqh al-Manhaji pada bab At-Tayammum. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sekarang ni antara bab taharah ialah berkaitan dengan tayammum. Yusrul Islam, keringanan yang ada dalam Islam. Alimna anna al-wudu'a Alimna anna al-wudu'a syartun li sihhati salah. Kita dah tahu bahawa wuduk itu syarat bagi sah sembahyang, wa tawafi syarat untuk sah tawaf, wa mashil mushafi menyentuh mushaf, wa hamlihi menanggung mushaf, wal wudu' inna ma yakunu bil ma', dan wuduk itu hanya boleh dilakukan dengan air. Illa anna al-insana qad yata'azzaru yata'azzaru alaihi, kadang-kadang yata'azzaru alaihi isti'malul ma', kadang-kadang sukar untuknya menggunakan air. Sama ada imma li faqdihi, kerana ketiadaan air, au bu'dihi, atau air itu jauh daripadanya, au li maradin, atau kerana sakit dia tak dapat guna air, yamna'u min isti'malihi, sakit yang menghalang daripada menggunakan air. Famin yusril Islam, daripada keringanan Islam, wasamahatihi, dan kebaikan dan kemudahan Islam, annahu syara'at tayammuma, dia mensyariatkan tayammum, annahu syara'a at-tayammuma, mensyariatkan tayammum biturabi, dengan tanah at-tahiri yang suci, iwadan, ganti daripada anil wudu, ganti daripada wudu, awil wusli, atau ganti daripada mandi, hatta la yahruma al-muslimu min barakatil ibadah, sehingga agar tidak haram orang Islam itu, tidak menghalang orang Islam daripada keberkatan ibadat. Okay. Itu dari segi falsafah dan konsep tayammum tersebut. Makna tayammum. Apa makna tayammum? At-tayammumu fil lughati al-qasdu. Tayammum pada bahasa memberi makna qasdu, qasad. Kita qasad menuju. Yuqalu tayammamtu fulanan, aku menuju kepada si fulan. Ai qasadtuhu, aku berqasad, berkehendak kepadanya. Wa tayammumu fi syar'i, adapun tayammum pada istilah syarak ialah isalu turabin tahurin lil wajhi, iaitu menyampaikan tanah yang suci kepada muka dan dua tangan, biniyatin, dengan disertai niat, wa ala wajhin makhsus, atas cara yang tertentu. Dalilu masyru'iyatihi, dalil pensyariatan tayamum, ila al-kitab wa sunnah, Al-Quran dan juga hadis. Daripada Al-Quran, iaitu ayat Quran, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu. Di situ. Jika kamu sakit, atau kamu sedang musafir, atau kamu selesai daripada membuang najis, atau kamu menyentuh perempuan, maka kamu tidak mendapati air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang suci. Adapun daripada hadis Nabi, perkataan Nabi SAW, وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا, antara khususiah yang Nabi sebut ialah dijadikan kepada kita tanah itu sebagai tempat sujud, boleh kita semayang di atas tanah. وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ, dan dijadikan tanah, debu-debu tanah itu bersih jika kita tidak mendapati air. Asbabut tayammum, apa sebab seorang itu dibenarkan tayammum? Yang pertama, faqdul ma'i hissan, ketiadaan air secara zahir, secara hissi, makna air memang tidak ada. Ka'an kana fi safarin, seumpama dia dalam musafir, walam yajid ma'a, tapi tidak didapati air. Au faqduhu syar'an, ataupun ketiadaan air syar'an. Faham sini? Jadi ada dua, faqdu al-ma' hissan au syar'an, secara hissi atau secara syarak. Bagaimana, apa maksud faqdul ma' syar'an? Wa dhalika ka'an kana ma'ahu ma'un walakinnahu yahtaju ilaihi li syurbihi, dengan bahawa dia ada air tapi dia berhajat kepada air untuk minum. Qala Allah Ta'ala falam tajidu ma'a fatayammamu. Okay? Wal muhtaju ilaihi li syurbihi wa nahwihi fi hukmil mafqud binisbatil taharah, maka orang yang berhajat untuk minum air dan seumpamanya itu umpama hukum orang yang mafqud, orang yang tidak ada air.
nisbah untuk taharah. Okey. Jadi makna ketiadaan secara hissi maksudnya air itu memang tidak ada. Ketiadaan syar'i, faqdu syar'i maksudnya air ada tapi kita tak boleh guna kerana kita nak minum. Itu maksud. Yang kedua, bu'dul ma'i anhu. Air itu jauh. Fa idza kana bi makanin la ma'a fi. Kalau seorang itu berada pada satu tempat yang tidak ada air, wa bainahu wa bainal ma'i masafatun fauqa nisfi farsakh, dan antaranya dan antara tempat itu jarak yang lebih daripada separuh farsakh. Farsakh ni satu jarak yang digunakan pada zaman dahulu. Separuh farsakh berapa? Ai ma yusawi akthar min kilowai mitra. Lebih daripada 2 kilometer. 1/2 kilometer. Makna 2.5 kilometer. 2.5 kilometer. 2.5 kilometer dan lebih. Fa innahu yatayammam. Maka bila air itu ada tapi kena pergi 2.5 kilometer lebih, maka dia boleh tayamum. Wala yajibu alaihi an yas'a. Tidak wajib dia berusaha ilal ma', pergi kepada air, lil masyaqqah, kerana masyaqqah sangat jauh lah 2.5 kilometer ni. Wa ta'adzzaru isti'mal. Yang ketiga ialah ta'adzuru isti'malil ma'. Sukar menggunakan air. Uzur, tak mampu guna air. Air ada tapi dia tak boleh guna. Imma hissan, sama ada tak boleh guna langsung. Wa dhalika ka'an kana al-ma'u qariban minhu. Seumpama air itu dekat. Lakinnahu biqurbihi. Tapi dengan dekat dengan air itu, aduun. Ada musuh ya khafu minhu, yang dia bimbang daripada musuh itu. Contoh air dekat. Air ada contohnya di seberang jalan. Tapi seberang jalan itu dikuasai oleh pihak musuh. Contoh. Jadi itu tak mampu menggunakan air. Wa imma syar'an, yang kedua uzur syar'i. Wa dhalika ka'an yukhafu min isti'malil ma' huduthu maradin. Seumpama bimbang daripada menggunakan air berlaku marad, berlaku sakit. Au ziyadatuhu, huduth marad, ataupun bertambah sakit. Au ta'akhuru asyifa, ataupun jadi lambat sembuh. Kita dah sakit, kalau guna air menjadikan proses penyembuhan itu lambat. Maka dalam ketiga-tiga keadaan ini, fa fi hadhil halati yatayammamu, hendaklah seorang itu bertayamum. Wala yajibu alaihi isti'malu ma', tidak wajib dia gunakan air. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi berkaitan dengan lelaki allazi syajja ra'sahu, yang mana lelaki yang syajja ra'suhu, kepalanya pecah, thumma ightasala, kemudian dia mandi, famata, yang kita dah sebut sebelum ini kan. Sebut sebelum ini, seorang lelaki itu dalam musafirnya, dia kepalanya terpecah, lalu dia tidur bermimpi. Pagi itu dia tanya kawan-kawan dia, bagaimana nak buat? Aku kena mandi ke? Kawan dia kata kena mandi. Maka bila dia mandi juga menyebabkan sakit, air pula sejuk, mati dia. Nabi SAW mengatakan, innama kana yakfihi an yatayammama. Sesungguhnya memadai, cukup baginya dia bertayamum. Wa ya'siba ala jurhihi khirqah, dan dia balut di atas lukanya itu dengan satu kain. Thumma yamsahu alaiha, kemudian disapu di atas balutan. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi, dan dibasuh jasadnya yang lain. Okay. Ini disuruh tengok pada masuk al-jabirah, kita dah sebut dahulu. Yang keempat, sebab dibenarkan tayamum ialah al-bardus syadid, sejuk yang bersangatan. Alladhi yukhafu ma'ahu isti'mal ma', yang dibimbangi bersamanya menggunakan air. Bimbang sejuk sangat itu, guna air menyebabkan sejuk. Sejuk sangat kalau guna air. Walam yaqdir, dan dia tidak mampu. Ala taskhinihi, tidak mampu memanaskannya. Kalau air itu sejuk, cuaca sejuk, tapi dia ada alat pemanas, itu tak boleh kita tayamum lagi. Lianna Amr bin al-As, kerana Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu tayammama an janabatin li khawfil halak. Kerana Amr bin al-As dia pernah tayamum kerana berhadas besar, kerana bimbang al-halak minal bardi, bimbang takut jadi sakit dengan sebab sejuk. Wa aqarrahu Nabi SAW, dan Nabi ikrar, Nabi mengakui perbuatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud wa sahahul Hakim wa Ibn Hibban. Okay.
Syarat itu tayamum. Syarat-syarat nak tayamum. Pertama, al-ilmu bidukhulil waqti. Mesti tahu masuk waktu dulu. Makna kita nak tayamum itu mesti masuk waktu dahulu sebelum tayamum. Sebab tayamum ini ialah taharah darurah. Taharah yang dibenarkan kerana darurah, kerana terpaksa. Dia itu rukhsah. Maka dia tidak seumpama wuduk. Wuduk boleh ambil sebelum masuk waktu. Tapi tayamum hanya selepas masuk waktu. Yang kedua, talabul ma' ba'da dukhulil waqti. Mesti kita mencari air selepas masuk waktu. Yang ketiga, at-turabut tahur. Kena tanah yang suci. Alladhi la ghubara wala daqiqa wala jissafi. Yang tidak ada debu-debu pasir dan tidak ada dakik, tepung-tepung ataupun seming. Makna tanah betul lah. Ubat ni pasir lah. Makna tanah yang tidak ada debu, yang berpasir, umpama tanah pantai. Tanah pantai tak boleh. Ia kena tanah betul yang ada debu tanah itu. Wa an yuzila an-najasata awalan. Dan mesti dia menghilangkan najis dahulu. Makna seorang itu kalau nak tayamum mesti istinja terlebih dahulu. Lain dengan masalah wuduk. Wuduk tidak syarat untuk sah wuduk mesti istinja dahulu. Tapi tayamum mesti istinja dahulu. Wa an yajtahida fil qiblah qablahu. Dan dia mesti ijtihad menentukan kiblat sebelum tu. Sebelum dia tayamum mesti dia tentukan dulu kiblat dulu. Tujuan apa? Tujuan untuk memendekkan tempoh masa semayang dan juga tayamum tadi. Arkanuhu. Apa rukun-rukun tayamum? Arkanut tayamumi arba'atun. Ada 4. Wahia an-niyatu. Iaitu niat. Wa mahalluha al-qalbu. Tempat niat ialah di hati. Kama alimta, sebagaimana telah kamu tahu. Fayaqsidu fi qalbihi fi'la, maka hendaklah dia qasadkan dalam hatinya fi'lat tayamum. Dia melakukan perbuatan tayamum. Wa yusannu an yatalaffadha. Sunat bagi dia seseorang itu berlafaz bilisanihi, dengan lidah. Sunat dia lafaz dengan lidah. Dia kata apa? Nawaitu istibahatas salah. Sahaja aku mengharuskan semayang. Ataupun nawaitu istibahata fardis salah, fardu sembahyang, au naflaha, atau sunat sembahyang, wa nahwu dhalika mimma yaqsidu fi'lahu, daripada perkara yang seorang itu qasad melakukannya. Fa idza nawa istibahatal fardi, jika dia niatkan mengharuskan perkara fardu, jazalahu fi'lun nawafili ma'ahu, harus dia melakukan perkara sunat. Dia niatkan tayamum untuk melakukan sembahyang fardu zuhur contoh. Boleh tak digunakan tayamum tu nak buat sunat? Boleh. Bila niatkan yang paling tinggi, iaitu niat fardu, niat buat perkara fardu, maka dia termasuk dalam tu boleh buat perkara-perkara yang rendah, perkara yang sunat, perkara yang sunat-sunat termasuk dalam itu. Okay. Mashu wajhihi. Adapun faham pada situ, faham daripada situ bahawa kalau seseorang itu niatkan, ni saya tak pasti kalau kita tengok nanti kalau seorang itu meniatkan, sebab darjat niat dalam tayamum ni ada berapa darjat. Contoh, seorang itu meniatkan dia bertayamum untuk pegang mushaf, maka dia tak boleh buat sembahyang fardu, kerana pegang mushaf ini lebih rendah daripada buat sembahyang fardu. Jadi sebab itu contoh dia kata, kalau seorang itu meniatkan mengharuskan perkara fardu, maka dia boleh buat yang sunat. Tapi kalau dia niatkan sunat, dia tak boleh buat yang fardu. Yang seterusnya, rukun kedua, mashu wajhihi wa yadaihi ila mirfaqaini. Menyapu muka dan dua tangan sehingga kedua siku. Sehingga kedua sikunya. Bidarbatain, dengan 2 kali pukulan, 2 kali tepukan. Wa dhalika bi an yadriba bikaffaihi ala turabi tahiri alladhi lahu ghubarun wa yamsahu bihima jami'a wajhi. Dia tepuk dengan 2 tapak tangannya di atas debu, tanah yang suci yang ada debu, dan disapu mukanya. Wa yadribu biyadaihi thaniyatan, kemudian dia tepuk kali kedua, ala turabi, di atas tanah, wa yamsahu bihima wa yadaihi ila mirfaqain. Kemudian tepukkan kedua, disapu tangan hingga kedua, dua-dua tangan hingga ke siku. Wa yamsahu biyadihi yusra yadahul yumna, dan dia sapukan dengan tangan kanannya tangan kirinya. Nampak Okay, jadi mulakan dengan tangan kanan, kemudian
dengan tangan kiri. Okey, ni berdasarkan hadis riwayat Daruqutni an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatan. Tayamum itu 2 kali pukulan. Darbatun lil wajhi, satu pukulan tepukan untuk muka, wa darbatun lil yadaini ila mirfaqain, satu tepukan untuk 2 tangan hingga kedua siku. Wa yastawibu al-udwa bil masih, hendaklah dia meratakan anggota dengan sapuan. Fa idza kana fi yadihi khatamun, kalau pada tangannya ada cincin, wajib naz'uhu fi darbati tsaniyah, wajib dia kena cabut pada pukulan yang kedua, kerana pukulan kedua tu, tepukan kedua tu untuk sapu tangan, untuk sapuan pada tangan, maka dia kena cabutkan cincin dia, hatta yasila turabu ila mawdi'ihi, sehingga sampai tanah itu ke tempat tangannya itu. Yang ketiga, at-tartib, mesti ikut turutan. Ala hadha syakli alladhi dhakarna, mengikut rupa yang telah kami sebutkan ini. Lianna tayammuma badalun anil wudu', kerana tayamum itu ganti daripada wudu'. Wa tartibu ruknun fil wudu' kama alimta, dan tertib itu ialah rukun dalam wudu'. Fahuwa ruknun fi badalihi, maka tertib juga menjadi rukun pada gantian wudu' min babin aula, daripada pihak yang lebih utama. Kalau tertib itu rukun pada wudu', maka tayamum yang ganti pada wudu' pun lebih aula lah, berhukunnya ialah tertib. Okey. Sunanut tayamum, sunat-sunat tayamum. Yusannu fihi ma yusannu fil wudu', disunatkan pada tayamum apa yang disunatkan pada wudu', minat tasmiyati, daripada baca bismillah pada awal wudu', wa an yabda'a bi ala wajhihi, mulakan dengan bahagian atas kepala, wa yuqaddima al-yada al-yumna bil mashi 'ala al-yusra, mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri, kama alimta, wa ayamsaha juz'an min ar-ra'si wa juz'an min al-'adud, sapu lebih satu juzuk daripada kepala, satu juzuk daripada lengan. Wa aywaliya bainal masil wajhi wal yadain, hendaklah mualat berturut-turut antara muka dan tangan. Wa ayatashahada ba'dahu, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa yad'u bid-du'a'i al-ma'thur, dan dia berdoa dengan doa yang ma'thur ba'dal wudu', selepas daripada wudu'. Ini berdasarkan hadis daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, annahum tamassahu wahum ma'a Rasulullah SAW bis-sa'idi salatil fajri, li salatil fajri. Mereka berwuduk, tamassahu menyapu, menyapu tayamum, menyapu debu-debu bersama Rasulullah dengan tanah untuk sembahyang fajar. Fadarabu bi akuffihim as-sa'ida, mereka menepuk dengan tapak-tapak tangan mereka tanah. Thumma masahu wujuhahum, kemudian mereka sapu muka mereka, mashatan wahidah, sapuan sekali sapu. Thumma adu fadarabu bi akuffihim as-sa'ida marratan ukhra, kemudian mereka kembali menepuk dengan tapak tangan mereka tanah untuk kali kedua. Famasahu bi aidihim kullaha ila manakibi wal abatiti min butuni akuffihim, kemudian mereka sapu dengan tangan mereka, seluruh mereka hingga ke lengan-lengan, manakib hingga sampai bahu dan juga bawah ketiak. Maknanya mereka memanjangkan sapuan. Jadi antara perkara yang sunatnya, ya, tepukan ini kita tepuk kali pertama, sapu dan sampai lebihkan sehingga sapuan kepada kepala supaya mendapat fadilat melebihkan sapuan. Dan tangan pula kita tepuk sapuan pada tangan sampai ke lengan, atas daripada siku sikit, pusing. Jadi sebagaimana contoh saya buat ni tangan kanan saya tepuk, lepas tu kita letakkan begini, kemudian kita pusingkan dan lalukan di atas ini, kemudian gunakan tangan kanan letak bawah tangan kiri begini, pusingkan, ratakan dan lalukan ini di atas ini. Jadi saya rasa boleh tengoklah video-video dalam YouTube itu tentang kaifiat untuk bertayamum, ya. Jadi itu contoh ringkaslah saya bagi. Boleh tengok secara spesifik bagaimana dalam cara sebenar dan boleh cuba praktikkan, ya. Okey. Yang ketiga, tafriqul asabi', merenggangkan jari-jari ni, inda darbi ala turab, ketika memukul tanah, tepuk tanah. Itharatan lil ghubar, supaya nak meratakan, nak menyungguhkan, menyampaikan bagi debu. Wasti'abul wajhi bid darbatil wahidah, dan meratakan muka dengan sekali
sekali pukul. Wa kadzal yadain, begitulah juga tangan. Okey, sekarang ni isunya kalau katakanlah 2 kali pukulan itu belum rata. Boleh tak kita buat pukulan ketiga, tepukan ketiga? Tak ada masalah. Cuma yang paling afdal ialah 2 tepukan. 1 tepukan ratakan muka. Selagi mana kita belum angkat tangan ini masih ada di sini. Kalau terangkat sikit-sikit tak apa. Jangan maknanya terangkat terus. Kalau sikit-sikit tak apa tu. Masih dikira kita belum angkat lagi lah. Okay. Sama juga tangan ni. Selagi mana kita di atas ni kita boleh terus sapukan. Cuma caranya ialah macam tadilah. Ini paling senang. Supaya kita sekali lalu saja. Sekali lalu saja. Okay. Katakanlah belum rata lagi dengan 2 kali tepukan. Tepuklah kali ketiga. Yang ketiga, takhfifut turab, meringankan tanah. Binafdil kaffaini, dengan kita nafdi kita apa? Kita sebut ni, kita buat macam ni. Nafdi. Nafdi kaffain, kita buat macam ni, au nafkhi fi, ataupun kita tiup. Nafdi kita apa? Saya pun tak reti nak terjemah. Nafdi kaffaini. Dengan kita merenjis ke? Merenjiskan tangan tu, kalau tu air renjis kan. Tangan debu tu kita buat macam ni, ataupun nafkhi fihima, atau kita tiup. Makna lepas kita tepuk tanah, kita cuba nipiskan tanah. Kerana tanah mungkin banyak melekat, kita bukan mesti. Ini tanah bukan macam air. Air mesti kena sampai kepada setiap kawasan kulit. Tanah itu kita nak secara menyeluruh saja sampai. Bukan mesti kena setiap lorong-lorong, setiap lekuk-lekuk, sebab tanah maklum ni bukan macam air. Dia bukan mengalir macam air. Jadi tidak perlu kita tebalkan tanah. Sunat kita nipiskan tanah, kita tepuk dan nipiskan dia dengan cara kita buat macam ni. Ini nafdu. Ataupun nafkhu, kita hembuskan, tiupkan tanah tadi. 5, rawal Bukhari min hadithi Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah beritahu kepada Ammar bin Yasir, innama yakfika an tas'aha kadha, memada kepada kamu buat sebegini. Fadaraba bikaffaihi darbatan 'ala al-ardi thumma nafadahuma. Kemudian Nabi merenjas. Bahasa kita retak pun boleh kan? Buat macam ni. Ataupun wa nakhafihima, Nabi pun tiup padanya. Wa masaha bihima. At-tayammum ba'da dukhulil waqti. Tayammum selepas masuk waktu. Okey. Ini kita sambung pada video seterusnya.